Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulakan tajuk pelajaran kita pada hari ini, ingin cikgu nasihatkan sekali lagi kepada anda semua supaya sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan sama-samalah kita berdoa semoga COVID-19 dapat dipulihkan, dapat diselesaikan, dapat berakhir agar kita dapat kembali ke sekolah. InsyaAllah kita bertemu lagi. Rindu nak jumpa cikgu kan? Okey, baiklah. Tajuk kita pada kali ini ialah pengurusan perdagangan. Masih dalam bab 5 di bawah tajuk aspek kegemilangan Melaka. Baiklah. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kegemilangan disebabkan oleh peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entry port yang unggul di alam Melayu. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap. Baik, ada beberapa aspek yang dapat dilihat untuk mengukur sejauh mana pengurusan perdagangan di Melaka yang cekap itu. Yang pertama, peranan Syah Bandar. Yang kedua, cukai perdagangan yang rendah. Yang ketiga, penggunaan sistem tukar barang dan mata wang. Yang keempat, peranan orang laut. Serta yang kelima, kemudahan yang terdapat di pelabuhan Melaka. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, peranan Syah Bandar. Pelabuhan diuruskan dengan teratur dan cekap oleh pegawai yang mahir dan berpengalaman. Urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entry port. Tugas Syah Bandar ialah mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Selain itu, Syah Bandar juga bertanggungjawab memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Seterusnya, kita lihat yang kedua iaitu cukai perdagangan. Tahukah anda, para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barangan yang cekap dan sistematik. Pengurusan cukai pelabuhan yang rendah menarik minat pedagang ke Melaka. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua jenis cukai yang dikenakan. Pertama, cukai rasmi, iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan. Manakala, yang kedua, cukai tidak rasmi, iaitu dalam bentuk hadiah. Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Baiklah, seterusnya kita lihat yang ketiga iaitu mata wang. Urusan berjual beli dijalankan dalam dua bentuk iaitu pertukaran barangan dan menggunakan mata wang. Perdagangan tukar barang berlaku antara barangan dari China dan alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Penggunaan mata wang telah melancarkan lagi urusan jual beli. Pada peringkat awal, digunakan tukaran penilaian seperti jongkong, timah, serbuk emas dan kulit siput ataupun dikenali sebagai kori. Mata wang timah yang digunakan dikenali sebagai clients. Pada kepingan timah ini terdapat nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat juga mata wang emas dan perak. Mata wang dari Pasai, Hormuz dan Kembe juga digunakan. Seterusnya yang keempat iaitu peranan orang laut. Orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Khasnya dalam memastikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan. Mereka merupakan pelayar dan penunjuk arah yang cekap kepada pedagang yang berdagang di Melaka. Orang laut juga bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka.
Dan akhir sekali yang kelima iaitu kemudahan di pelabuhan. Pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menarik minat pedagang. Antaranya termasuklah kemudahan yang berikut. Yang pertama, gudang tempat menyimpan barang. Yang kedua, kemudahan pengangkutan. Yang ketiga, kemudahan bekalan makanan dan minuman. Yang keempat, khidmat membaiki kapal. Yang kelima, tempat penginapan. Yang keenam, syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang. Dan yang ketujuh, kemudahan tempat beribadat. Oleh itu, kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka membolehkan kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Kesultanan Melayu Melaka juga berjaya meneruskan tradisi kerajaan alam Melayu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bekerjasama untuk mengembalikan peranan negara kita sebagai sebuah kuasa perdagangan yang gemilang pada masa ini. Baiklah, itu saja topik kita pada kali ini. Untuk latihan ulang kaji ataupun online question akan cikgu post dalam Schoology. Sekian, terima kasih. Salam hormat.